Kata Imam Syafi'i, merantaulah orang berilmu dan beradab, tidak beristirahat di kampung halaman. Berlelah-lelahlah kerana manisnya hidup terasa setelah lelah berjuang. Bagan Sungai Lima dan Bagan Teochew adalah dua penempatan yang membentuk Pulau Ketam, sebuah perkampungan berlandskapkan rumah terapung pada ketinggian 1 hingga 10 meter dari aras laut. Sejarahnya, Pulau Ketam pernah menjadi tempat perlindungan masyarakat Cina daripada kekejaman tentera Jepun semasa Perang Dunia Kedua. Larut dalam sejarah lampau, etnik Hokkien dan Teochew terus tinggal di sini dan memajukan Pulau Ketam. Hanya feri dan bot laju sahaja yang menjadi jalan penghubung antara penduduk Pulau Ketam dengan tanah besar di Pelabuhan Klang. Perjalanan selama 30 minit meredah 10 kilometer laluan hutan bakau membawa cerita tersendiri dalam ufuk nurani seorang insan bernama Muhammad Ibrahim. Saya diberi nama Muhammad bin Ibrahim, merupakan pengasas dan juga pengetua, dalam bahasa Arab dipanggil mudir, di Mahad Tafiz Mandarin di Pulau Ketam. Saya balik daripada Mesir tahun 2004. Jadi selepas saya balik itu, saya dijemput bersama dengan Perkim, dengan Makmah Persatuan Cina Muslim Malaysia, kawan-kawan saya lah, untuk datang ke Pulau Ketam. Kerana di sini ada beberapa orang mu'alaf yang perlu disantuni, yang perlu diziarahi. Muhammad, yang lebih mesra dipanggil Ustaz Mat Cina, pernah berkelana ilmu hingga ke tembok besar negeri China untuk mempelajari bahasa dan budaya di Guangdong. Pengalaman hidup di bumi minoriti Islam menyebabkan anak kelahiran Baling Kedah ini tidak sekelumit pun terasa asing di Pulau Ketam yang seluas 23 km persegi. Saya menetap di negara China ni selama 6 tahun, 2006, 2007 sehingga 2012. Tapi yang betul-betul masuk universiti 2 tahun setengah. Sijil dalam bidang The College of Chinese Language and Culture, Jinan University, Guangzhou, China. Sepanjang tempoh itu, jiwanya begitu dekat dengan sejarah kedatangan Islam di negara China yang dibawa oleh Sa'ad Abi Waqqas, bapa saudara kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas ni seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang jauh sampai ke negara China. Saya mengambil kira kalau di negara China ni ada orang yang walaupun dikelilinginya masyarakat bukan Islam, tapi mereka mampu menyediakan hufaz. Jadi saya melihat ini satu aspirasi yang sangat besar untuk saya bawa balik ke negara kita, kerana di negara kita juga ramai orang-orang Cina yang kita boleh berikan peluang kepada mereka untuk memahami Al-Quran dan juga Islam dalam bahasa Cina. Pulau Ketam ni adalah satu pulau yang sangat special kerana dia mempunyai 100% penduduknya adalah Chinese, berbangsa Tionghoa, Cina. Kita belajar Quran, kita hafal Quran, kita belajar bahasa Cina yang pada saya, siapa yang menguasai bahasa Mandarin
dia boleh menguasai dunia. Titik mula untuk merealisasikan impiannya di Pulau Ketam mula dipugar. Jalan tenang cuba diusai di tengah-tengah majoriti penduduk bukan beragama Islam. Ustaz mau sewa rumah saya sebab rumah saya besar dan selesa untuk pelajar-pelajar tinggal. Saya teramat yakin dengan impian saya. Kerana niat saya adalah untuk menolong agama Allah. Kita nak bawa Al-Quran, kerana Al-Quran ini, walaupun disebut Allah, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Tetapi, Alhamdulillah, keyakinan kita yang kita bawa ini dengan niat yang betul-betul ini, insya-Allah kita akan dibantu oleh Allah. Masalah timbul sebab di Pulau Ketam tidak ramai beragama Islam. Jadi ada macam-macam pandangan. Namun Ustaz Mat tidak putus asa kerana dia berpegang kepada kata-kata Imam Syafi'i. Merantaulah kerana ilmu. Sedihmu akan pergi, jiwamu akan kental dan persahabatan akan dibina dengan sendiri. Mahat Tahfiz Mandarin dibuka dengan pelbagai cabaran yang terpaksa didepani oleh Ustaz Mat. Segala-galanya dilakukan sendiri dengan sedikit bantuan daripada pertubuhan bukan kerajaan. Tahun pertama kita dapat sekitar 20 orang pelajar dengan syarat umur 13 tahun. Dan kita amat mengalu-alukan pelajar-pelajar daripada SJKC, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina. Baik, di awal penubuhan tu memang agak susah lah, agak payah. Sebab kita orang baru kan, nak sewa pula, nak buat sekolah pula. Jadi saya hampir 2-3 bulan juga mencari rumah kedai untuk kita jadikan dia sebagai asrama. Dalam masa yang sama kita boleh buat kelas, kan? Jadi kelas tu kita boleh buat di Balai Islam Pulau Ketam dan kita dapatlah asrama yang agak luas. Pun begitu, di dalam kepahitan ada kemanisannya. Biarpun ada yang menyatakan ideanya itu di luar kebiasaan, namun yang pasti saban tahun jumlah pelajar Mahat Tahfiz Mandarin terus bertambah. Kerana di sini, sistem latihan menguasai kemahiran bertutur dan menulis dalam bahasa Cina serta teknik bertadabur Al-Quran secara latih tubi sekurang-kurangnya 20 kali menjadi asas utama kepada sistem pembelajaran di Mahat Tahfiz Mandarin di Pulau Ketam. Nurul Fatihah Umairah adalah antara 8 orang pelajar perempuan yang mengikuti pengajian tahfiz Al-Quran di Pulau Ketam. 2022, genaplah 3 tahun Umairah berkelana ilmu di Pulau Ketam. Walaupun pada awalnya gadis berasal Pontian Johor ini berbelah bagi meneruskan pengajian, tetapi segalanya berubah apabila menjejak kaki di sini. Waktu pertama kali saya datang Pulau Ketam, saya agak gembira sebab saya boleh belajar dekat tahfiz yang berbahasa Mandarin. Pesan mak ayah, banggakan mak ayah, belajar elok-elok dan jaga akhlak di kawasan Pulau Ketam. Saya adalah penduduk Pulau Ketam dan memeluk agama Islam. Bila balik kampung, saya selalu tengok anak-anak tahfiz ini. Akhlak mereka sangat bagus dan menghormati masyarakat Pulau Ketam. Di sini kita ada belajar Al-Quran, kita hafal Quran, kita ajar fardu ain. Ada sikit-sikit lah bahasa lain, bahasa Arab, bahasa Inggeris. Bahasa Mandarin teraslah setiap hari. Cuma yang saya lebih tekankan untuk kehidupan masyarakat ni, maknanya tunjukkan akhlak yang baik. Kita
jumpa, kita tegur-menegur. Imej yang membuat penduduk Pulau Ketam menerima pelajar tahfiz dan sedikit demi sedikit memfahami Islam. Sehingga emak saya yang bukan agama Islam selalu juga sedekahkan bubuhan kepada pelajar tahfiz. Ini semua buat saya rindu dengan anak-anak tahfiz di Pulau Ketam. Mereka sangat berbudi bahasa. 我希望背诵古兰经学院的学生尽你们的能力来学习，能够成为一位pendakwah. Muhammadul Basharullah. Balai Islam adalah lokasi yang paling dirindui, bukan sahaja Siti Fatimah, tetapi minoriti Islam yang pernah tinggal di Pulau Ketam. Kerana di sinilah Nur Islam berjaya diimarahkan oleh anak-anak Mahat Tahfiz Mandarin, didikan Ustaz Mat dengan cara mereka yang tersendiri. Belum anak-anak tahfiz ni masuk, jarang ada azan yang dilaungkan di Balai Islam Pulau Ketam. Semenjak anak-anak tahfiz ni masuk, azan di Pulau Ketam 5 waktu sehari tu lengkaplah. Sebab sebelum ni yang azan adalah penduduk yang bermustatin di sinilah. Jadi diorang bekerja. Bila diorang bekerja, bila ada masa je baru diorang azan. Kalau tidak memang sunyilah dekat sini. Balai Islam sekarang jarang digunakan kerana sedang dibaik pulih. InsyaAllah pada masa akan datang, kami semua akan menggunakan Balai Islam seperti sedia kala. Inilah ruang menjadi tempat untuk anak-anak Mahat Tahfiz Mandarin Pulau Ketam menjalani proses interaksi terhadap Al-Quran secara membaca, meneliti dan memahami fiqh ayat. Seterusnya, mengkaji, beramal serta berdakwah dalam konteks kehidupan seharian mereka. Tempat belajar yang ada di Mahat Tahfiz Mandarin, tempat pertama untuk pelajar lelaki makan, pelajar perempuan belajar, tempat memasak dan jabat. Yang kedua adalah untuk asrama pelajar lelaki. Yang ketiga, bilik guru. Yang keempat, kami stopkan operasi buat sementara waktu. Yang kelima, tempat belajar pelajar lelaki. Silibus yang diajarkan di Mahat Tahfiz Mandarin adalah Al-Quran dan juga bahasa Mandarin. Untuk Al-Quran, kami menekankan soal tajwid dan bacaan makhraj huruf dan apa-apa yang berkaitan untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Untuk bahasa Mandarin, kami ada beberapa tahap iaitu tahap basic dan juga pertengahan. Tempoh pengajian bagi seorang pelajar di Mahat Tahfiz Mandarin Pulau Ketam sekurang-kurangnya adalah 4 tahun. Bagi mereka yang tidak mampu menyelesaikan dalam tempoh 4 tahun, mereka masih boleh meneruskan pengajian mereka sehingga mereka selesai menamatkan pengajian mereka di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Jika engkau tinggalkan tempat kelahiran untuk menuntut ilmu, engkau akan temui darjat yang mulia di tempat yang baharu. Kamarul adalah wakil penduduk Islam Kampung Orang Asli Sungai Dua, Pulau Ketam. Setiap minggu, Kamarul akan datang menjemput dan menghantar pulang anak didik Ustaz Mat yang ditugaskan untuk membantu penduduk Islam di Kampung Kamarul mengaji dan mendalami ilmu agama. Saya mengenali Ustaz Mat melalui ceramah di Pulau Ketam. Faris Farhan, 16 tahun dan Muhammad Haikal,
17 tahun, antara 14 orang pelajar lelaki yang bergilir-gilir mengambil tanggungjawab menjadi imam dan guru mengajar mengaji di Surau Asliyah, Kampung Sungai Dua. Bagus ada pelajar-pelajar tahfiz ini, kami tak perlu belajar jauh-jauh untuk agama Islam. Saya mewakili penduduk orang asli di Sungai Dua. Kami berterima kasih kepada Ustaz Mat dan pelajar tahfiz kerana mengajar kami tentang agama Islam. Saya rasa bersyukur dan gembira kerana dapat kongsi ilmu agama dengan masyarakat orang asal di sekitar Pulau Ketam ini. Pada mulanya mereka suka untuk menerima, tapi alhamdulillah dari hari ke hari mereka boleh menerimanya. Perancangan saya selepas tamat pengajian, saya ingin melanjutkan pelajaran saya di bidang agama di peringkat yang lebih tinggi lagi. Perancangan saya setelah tamat pengajian di Pulau Ketam ialah saya ingin melanjutkan pelajaran saya di bidang perubatan berlandaskan Islam. Meskipun perjalanan Farhan dan Haikal untuk menjadi hafiz dan da'i masih jauh, tetapi impian Ustaz Muhammad Ibrahim melahirkan generasi Al-Quran dan pendakwah yang mampan, mandiri dan berpendirian sudah pun jelas kelihatan di ufuk timur. Kejayaan yang diraih setelah 5 tahun dalam kepayahan memberi dorongan kepada Ustaz Muhammad Ibrahim untuk melebarkan sayap Mahat Tahfiz Mandarin ke Kulim, Kedah. Dengan nama Akademi Tahfiz Mandarin Antarabangsa atau IMTAC, membuka ruang seluas-luasnya kepada pelajar-pelajar dalam dan luar negara untuk menguasai Al-Quran dan juga memiliki kemahiran bahasa Mandarin. Kulim dalam negeri Kedah. Jadi saya ingin buat sesuatu lah, berbakti kembali kepada negeri kelahiran saya. Itu yang pertama lah. Di Kulim, di Bandar Kulim pun ada masyarakat komuniti Chinese yang mungkin kita boleh santuni. Kenapa tekankan bahasa Mandarin? Kerana bahasa Mandarin ini pada saya dia bahasa antarabangsa. Siapa yang kuasai bahasa Mandarin, maka dia boleh kuasai, dia boleh pergi duduk di mana sahaja. Walaupun menggunakan pendekatan yang sama, tetapi suasana di IMTAC jauh berbeza keadaan di Pulau Ketam kerana sebahagian besar pelajar di sini terdiri daripada anak-anak tidak mendapat peluang untuk meneruskan pengajian, ekoran kekangan kewangan dan juga dokumen diri. Kami di sini mempunyai 3 orang tenaga pengajar yang terdiri daripada 2 orang ustaz dan seorang cikgu bahasa Mandarin. Jadual belajar bermula dari pukul 5 pagi, dimulai dengan kelas Qiyamul dan berterusan sehingga pukul 9.30 malam. Antara subjek yang ada di sini, selain daripada yang utama adalah hafazan, kita ada bahasa Arab, tajwid, fiqh, fardu ain, sirah. Dan yang istimewanya di IMTAC, kita ada bahasa ketiga iaitu bahasa Mandarin yang mana kebanyakannya tak terdapat di Mahat Tahfiz yang lain. Atas ni terlampau kedudukan dia. Saya menganggap anak-anak tahfiz IMTAC seperti anak-anak saya sendiri dan sebagaimana harapan ibu bapa di luar sana terhadap anak-anak mereka, macam tu jugalah harapan saya. Semoga anak-anak tahfiz setiap ada mereka dapat menjadi al-hafiz, dapat menjadi kebanggaan keluarga, berjasa kepada agama, bangsa dan negara, insya-Allah. Di ufuk nurani yang ikhlas itulah menyebabkan anak-anak yang membesar dengan latar belakang menyedihkan menggunakan peluang yang diberi oleh Ustaz Mat sebagai laluan untuk mereka mencipta kehidupan yang lebih sempurna pada masa hadapan. Cita-cita saya selepas saya habis belajar di sini, insya-Allah jadi ustaz dan pendakwah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Mat kerana menerima saya belajar di sini dan saya berjanji akan belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita saya untuk menjadi seorang pendakwah.
Merekalah kekuatan yang membangkitkan semangat Ustaz Muhammad Ibrahim untuk meneruskan perjuangan mengubah persepsi Islamofobia di kalangan bukan Islam. Merekalah juga harapan yang disandarkan untuk membuktikan kepada dunia Islam adalah satu sistem hidup yang bersifat Rabbani, agama fitrah yang perlu diterima oleh setiap insan. Tetapi dalam mengejar saham akhirat bersama matlamat Mahat Tahfiz Mandarin dan Imtek, Ustaz Mat turut diuji oleh Sang Pencipta. Ustaz Mat menjalani rawatan dialisis yang dilakukan 3 kali seminggu di Pusat Rawatan Dialisis Islam Prima Sri Gombak. Ustaz Mat selalu berpesan supaya saya dapat membawa Mahat Tahfiz Mandarin ke peringkat yang lebih tinggi. Sebagai anak, Sumayyah kini mengambil alih seketika urusan pentadbiran dan pengurusan Mahat Tahfiz Mandarin di Pulau Ketam. Dia juga bertanggungjawab dalam menguruskan jadual rawatan ayahanda tercinta. Biarpun ada ketikanya Sumayyah lelah dengan rutin harian, tetapi inilah pengorbanan daripada seorang anak kepada pendakwah yang disegani Ustaz Muhammad Ibrahim. Tema kepada Mahat Tahfiz Mandarin ini ialah ke arah melahirkan generasi Al-Quran dan da'i-da'i yang mampan lagi mandiri. Begitulah. Jadi saya nak lahirkan para hufaz, para imam yang dalam masa yang sama mereka nak jadi businessman, mereka nak jadi apa saja pekerjaan sekalipun, tapi mereka adalah da'i, mereka adalah imam, mereka adalah hufaz yang mempertahankan Al-Quran, mempertahankan agama Allah. Terima kasih kepada Baba atas perjuangan Baba kepada kami pelajar-pelajar Mahat Tahfiz Mandarin Pulau Ketam. Semoga Allah kurniakan kesihatan yang baik untuk terus berjuang apa yang Baba perjuangkan sekarang. Saya doakan Baba agar terus sihat sejahtera dan kembali kepada kerja dakwah. Aku cari bukan harta bertimbun untuk hidup kaya. Aku cari mana dia Al-Ghazali. Aku cari mana dia Al-Syafi'i. Aku hidup kerana dia Rabbi. Dialah teman menikmati damai abadi.